Hai guys, Assalamualaikum. Bersama saya Mira Aiman dalam YouTube channel DPP Studios untuk ulasan perlawanan skuad Harimau Melaya kita, skuad kebanggaan kita. Perlawanan terakhir dalam saingan kelayakan Piala Dunia 2022 dan juga Piala Asia 2023. Perlawanan di antara Malaysia dan juga Thailand yang beraksi di Dubai. Keputusan penuh 1-0 memihak kepada Malaysia, hasil jaringan daripada Safawi Asyik. Walaupun melalui sepakan penalti, tak kisahlah, janji kita dapat 3 mata. Walaupun kita tak layak dah next round untuk World Cup Qualifier, tapi at least kita dapat satu kemenangan di bumi Dubai. Taklah kita pergi sana sebulan tu sia-sia. Dapat juga satu kemenangan walaupun penalti. So tak kisah. Jadi kita akan buat satu ulasan perlawanan malam tadi bersama saya malam ni Tun Teja. Okey. Assalamualaikum Tun. Waalaikumsalam. Okey ya Tun? Okey, alhamdulillah. Okey. Sama-sama. Tu tengok game malam tadi. Kita akhirnya menang 1-0 walaupun penalti kan. Tak boleh nak apa-apa. Tapi at least kita berjaya menang juga walaupun dengan Thailand. Okey, yang pertamanya tak kisah gol tu penalti ke, gol tu deflection ke, macam mana pun yang penting adalah 3 mata. Sekurang-kurangnya kita pergi ke Dubai tu bukan saja meraihkan hari lahir tapi juga meraihkan kemenangan. Ya, orang kata tak sia-sia lah, tak ada lah. Orang kata habiskan kami punya duit cukai je, hantar apa pergi sana kan. Okey, dari segi overall permainan, saya tengok tak ada beza sangat masa lawan dengan Vietnam. Kita kontrol dengan baik. 15 minit yang pertama yang kita kontrol dengan baik, press dengan baik, dan di pola pun dia menunjukkan semangat baru lah. Kita tengok dia pun boleh kejar bola, mungkin sebab kanting dengan TV3 kot. Dia kata boleh lari 200 km per jam tu. So tahniah untuk Harimau Melaya sebab akhirnya dapat 3 mata. Akhirnya 3 mata yang dicari-cari. Walaupun dah terlambat tu kan, tapi tak apa. Kita akan buat balik depan ni. Kita akan rebuild balik tim. Untuk first 11 Malaysia, seperti yang dijangkakan, ada beberapa perubahan dari segi pertukaran player dan juga pertukaran posisi. First kali, saya nak highlightkan Syahmi Safari yang beraksi sebagai left back menggantikan Corbin Ong. Ni yang menjadi masalah untuk penonton semua yang tengok ni. Bila kita bawa seorang saja left back yang akan beraksi dengan skuad kebangsaan, Corbin Ong. Bila Corbin tak ada disebabkan oleh pergantungan perlawanan, yellow card, kita terpaksa menggunakan khidmat Syahmi Safari yang sebenarnya beraksi sebagai right back. Jadi tu rasa macam mana prestasi Syahmi first time ni left back untuk game lawan Thailand tadi ni? Okey, apa yang saya cakap, dia alright lah. Dia kira okey lah walaupun first time bermain di left back, bukan posisi dia, walaupun nampak macam sama dia punya kerja dia tu, tapi bila anda di posisi yang baru, dia memerlukan pengalaman sebenarnya. Dia tambah pula di peringkat yang tertinggi ni. Betul. Tapi saya boleh cakap Syahmi okey lah walaupun di situ jadi lubuk sikit pada awalnya, tapi beliau berjaya buat 2-3 interception yang penting. Saya rasa okey lah, Syahmi okey lah. Tapi Tun, kalau kita tengok especially masa separuh masa yang pertama, masa first half, kita punya back four agak tak organize macam game lawan Vietnam dan juga lawan UAE. Nampak macam agak loose marking dan juga agak kelang kabut. Especially bila Thailand dapat free kick dan juga set piece melalui corner. Itu kelemahan Malaysia lah sebenarnya. Kalau kita tengok masa Vietnam punya gol pun bola mati macam tu lah. So Malaysia ni dia punya kelemahan dia tu bagi saya bola lemah, bola daripada atas. Kita cuba untuk perangkap offside, tapi kadang-kadang ada 1-2 player yang mungkin dah ke dalam sikit kan, tak jadi offside trap tu, so membahayakan benteng skuad negara lah. Cumanya saya rasa benda tu perlu diperbaiki. Tapi overall saya rasa still okay lah, back 4 still okay walaupun 2-3 kali kena bola lemah, tapi saya rasa benda tu normal lah dalam bola sepak kot. Adakah faktor kurangnya komunikasi antara Khairul Azhan dan juga defense yang menyebabkan agak kelang kabut sikit untuk kita punya defensive line malam tadi?
Mungkin juga Rasa lah. ya sebab Khairul Azhan kalau dengan Jumpus first time, Mhm. dengan Aidil pun walaupun bukan first time tapi tak selalu bersama. Mungkin ada miscommunication sikit lah, tapi saya rasa overall okay. Okay, kita dah settle buat defend. Kita nak sentuh buat attacking pula. Player yang sebelum ni masuk second half, tapi malam tadi diberi kepercayaan oleh Coach Tan Cheng Ho untuk turun sebagai kesebelasan utama. Arif Aiman dan juga Akia Rashid tu. Ada dua impak yang berbeza yang saya tengok kat sini. Akia nampak satu perubahan positif bila Malaysia cuba nak serang daripada sebelah Akia. Tapi berbeza pula dari segi Arif Aiman. Arif ni nampak macam takut-takut sikit tu. Adakah disebabkan oleh kurangnya pengalaman yang dah pun ditekankan ataupun yang disebut-sebut oleh Coach Tan Cheng Ho sebelum ni, ataupun Arif ni masih lagi belum panas, takut-takut lagi? Okay, saya rasa kalau kita tengok game sebelum, Arif dia menjadi tonik yang baru dalam Malaysia. Cuma pada game malam ni macam Maiman cakap lah, dia takut-takut. Kita boleh nampak dia gugup. Saya rasa saya faham pasal dia muda lagi. Tapi adalah satu pendedahan yang baik. Dia taklah begitu teruk, cuma dia punya dribbling dia tu kadang-kadang tak lepas. Overall saya rasa satu pendedahan yang baik lah untuk Arif. Dan terima kasih kepada Tan Cheng Ho kerana berani. Sebab yelah bukan senang, dah biasa dengan Sumarai dengan Safawi, tiba-tiba nama baru, muda pula tu. Baru berapa dah? 18, 19? Lebih kurang 18. Lebih kurang kan. First time pula boleh first time pula main turun first 11. So saya rasa okey lah. Tak ada masalah sangat. Saya rasa normal lah mana-mana pemain pun. Cuma lepas ni kena ada, orang kata apa, kena ada saingan yang hebat lah untuk bahagian flanker. Sebab kita memang memerlukan flanker untuk gerakkan serangan. Akia, setuju tak kalau saya kata Akia menunjukkan satu prestasi ataupun performance yang baik sepanjang perlawanan malam tadi? Walaupun ada 2-3 chances yang Akia miss, tapi Akia sangat membantu kita punya attacking force, terutamanya masa first half tu. Ya, saya setuju. Kemasukan Akia pun membantu. Kita boleh tengoklah perbezaan masa lawan Vietnam dan juga masa lawan dengan Thailand ni. Kita boleh tengok Akia ataupun Arif berjaya, orang kata apa, berjaya sekurang-kurangnya boleh mencetuskan penggusaran untuk defend lawan. Okay, saya ada nak highlight seorang lagi player yang mungkin player ni agak tenggelam. Saya tak pasti sebab apa, di manakah silapnya ataupun dekat mana punca dia. Brandon kita tengok bahagian midfield. Tiga orang player midfield. Brandon, Azam dan juga Nazmi. Tapi saya lebih nampak Azam dengan Nazmi lagi menonjol berbanding dengan Brandon Gan tu. Ya, saya setuju. Brandon Gan sedikit hilang arah. Bukan hilang arah, memang hilang sangat lah. Okay, kita tengok Brandon masa lawan dengan Vietnam pun dia hilang. Masa lawan dengan Thailand ni pun dia hilang. Saya rasa mungkin kalau dekat Selangor pun kita tengok, sebabnya Brandon nama dia tak disebut-sebut sangat di dalam liga. Saya tak tahulah, mungkin faktor sebab liga rehat ke kan. Semuanya satu kehilangan lah, sebab kita tahu Brandon masa 2019 tu main macam mana. Sampai ada orang gelarkan the machine gun lah. Cuma kalau untuk nanti AFF nanti, saya rasa perlukan pemain yang lebih muda lah kot. Saya rasa lah. Tapi overall saya rasa yang player-player dah bagikan 100% tu. Betul. Okay, kita dah buat yang terbaik dan kita akhirnya dah peroleh satu keputusan yang positif. Jadi, adakah tu rasa dengan gameplay kita malam tadi, kita mampu bersaing dengan lebih baik dalam kelayakan Piala Asia dan juga Piala AFF nanti? Mungkinkah gameplay macam malam tadi patut kita kekalkan, ataupun kita perlu buatkan satu rombakan dengan player-player yang fresh dalam skuad kebangsaan? Okey, mengenai dengan tactical, sebab kita main build up daripada bawah, kita main short passes. Cuma tadi kita main target man
kan. Kita cari Banyak bola banyak crossing daripada Matt Davis terutama. Saya rasa perlu kekalkan lah taktikal tu. Pasal kita pun dah biasa dah main dengan cara yang macam tu. Cuma mungkin untuk kelayakan nanti ataupun untuk AFF nanti pemain baru lah. Saya rasa kena ada pemain yang baru. Ataupun kalau kata nak pemain yang lama pun, pemain yang lama ni kena buktikan dalam liga, dalam beberapa game ni, termasuk Piala Malaysia nanti kan. Yang tu lah. Sebab kita, saya rasa mana-mana fans pun dia akan setujulah kita perlukan pemain yang form, bukan nama ke. Ya dekat nama shock lah. Pasal kalau dalam game nama dia tu overall dia tu dia takkan turun. Kan dia kalau 89. Tapi dalam situasi yang sebenar, realitinya dia ada naik dan turun. Dan satu lagi tu, setuju tak kalau saya kata dalam kempen yang kita main dekat Dubai ni, kita punya barisan serangan memang tumpul. Sebab kalau kita tengok dalam kita main lawan dengan Kuwait, lawan dengan Bahrain, kemudian UAE, Vietnam dan juga Thailand, kita hanya berjaya skor 3 gol saja. Tu pun dengan Kuwait, perlawanan tertutup, tak dikira. Lawan dengan Vietnam dan juga Thailand yang kita skor, tu pun dia 2 penalti tu. Jadi saya boleh simpulkan yang serangan kita agak tumpul dan bermasalah tu. Ya betul, saya setuju. Sebab tu kita masukkan Zuhailmi tu. Sebab kita pun tengok jarang kelab di Malaysia ni mainkan penyerang tempatan. Betul. So kita kesandusan. Kita boleh nampak benda tu sejak dari 2013 lagi kan. Masa semenjak adanya player-player import ni dalam liga. Betul. Tapi apabila Zuhailmi kurang bagi impact, so memang lagi nampak ketara lah ketumpulan tu. Sebab kita tengok dalam liga pun top scorer import macam Ifadayo, macam siapa tu yang JDT tu, Bergson, Casagrande, banyak import. So saya rasa kalau kata next mungkin perlu tingkatkan lah Zuhailmi tu. Sebab kita dah spesialisasikan dia. Dia pun kata is just a number. Saya rasa dia boleh pi. Cuma itulah nak pergi mana. Okay. Alright, itu kata Tun Teja. Apa pula kata penyokong-penyokong dan juga penonton yang tengah tengok video ni? Boleh tinggalkan di ruangan komen apa pendapat anda, komen dan juga ulasan tentang perlawanan Malaysia dan juga Thailand pada malam tadi. Jangan lupa share kepada semua kawan-kawan supaya sama-sama kita tengok dan berikan ulasan. Saya harapkan satu nafas yang baru akan digunakan oleh Coach Tan Cheng Ho dalam kempen kelayakan Piala Asia nanti dan juga Piala AFF Suzuki yang akan datang pada hujung tahun ni. Kita dah tengok dah fakta dan sejarah telah pun membuktikan player yang ada nama Gah yang digembar-gemburkan sebagai skuad generasi emas akhirnya kalah di peringkat kumpulan dalam saingan Sukan C yang berlangsung di Filipina pada 2019. Kita tak mahu sejarah macam tu berulang lagi dan menyebabkan akhirnya kita terkeluar awal daripada saingan yang akan datang. Okey, saya rasa itu dulu daripada saya dan juga Tun Teja dalam ulasan kali ini. Jangan lupa like video ni, jangan lupa share dan jangan lupa subscribe. Tekan butang loceng untuk notification. Lepas ni ulasan game Malaysia dah tak ada, kita dah habis. Kita akan kembali untuk segmen-segmen dalam saingan Liga Super Malaysia. Apapun, selamanya Harimau Malaya. Terima kasih saya ucapkan. Sekian, Assalamualaikum. Bye bye.